Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video kuliah di mana Profesor Madya Dr. Abdul Manam menerangkan kepincangan akidah Tauhid 3. Saya akan ulas dan react kuliah beliau ini secara bersiri insya-Allah. Untuk siri pertama ini saya fokus kepada Tauhid Rububiyah. Ayuh kita dengar apa yang Prof katakan. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Link bagi video penuh dalam kotak description. Pertama sekali tentang Tauhid Rububiyah, iaitu keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam ini melainkan Allah. Itu tidak salah dari segi itu. Tapi dari segi tafsiran, dari segi huraian, apa yang dia kata? Dia kata Tauhid ini, Tauhid Rububiyah ini dipegang oleh semua orang, termasuk orang musyrikun. Ada dasar apa orang yang berpegang kena faham ni kata gitu? Dia kata semua orang bertauhid dengan Tauhid Rububiyah ni, termasuklah musyrikun tu. Penyembah-penyembah berhala zaman dulu tu, mereka juga ahli Tauhid. Tauhid pada Rububiyah ni. Atas dasar apa mereka kata macam ni? Mereka baca satu ayat Al-Quran. Mereka bacalah beberapa ayat Al-Quran, salah satunya yang menjadi sandarannya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya mereka ini siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Yang ni ditanya orang musyrikun, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu Allah. Lalu atas dasar itu mereka kata orang-orang musyrikun pun ahli tauhid. Kan mereka percaya Allah yang mencipta alam semesta ni dan mentadbirnya. Baik, persoalannya, dah betul ke? Persoalannya, boleh ke gitu? Betul tak dengan ayat Al-Quran lain? Dinamakan musyrikun tu sebagai musyrik sebab mereka tu syirik dalam ketuhanan. Ibadah pun syirik, keyakinan ketuhanan pun syirik. Tu orang panggil musyrikun. Sebab syirik, maksudnya bila syirik ni lawan bagi tauhid lah. Macam mana pula kita mendakwa mereka ni ahli tauhid? Nama pun sebut musyrikun dah. Mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah, dalam keyakinan semua. Macam mana kita kata dia sebagai ahli tauhid pula? Bercanggah, nama pun dah kena dah. Jadi dakwaan yang didakwa oleh kelompok ni, dan banyak yang dakwa macam ni, termasuklah yang dakwa macam ni beberapa tokoh-tokoh besar dalam aliran ni, antaranya Al-Albani. Saya dengar sendiri rakaman dia. Dia kata tauhid ni, musyrikun pun bertauhid dengan tauhid ni. Syekh Al-Albani termasuk yang berfaham semacam ni. Dan beberapa tokoh di Saudi Arabia lagi yang faham macam ni. Semua tu dari kelompok yang samalah, yang hari ni kita sebut As-Salafi Al-Wahabi. Musyrikun, macam mana kita kata dia ahli tauhid? Semata-mata mereka percaya Allah mencipta dan mentadbir alam. Itu tidak cukup untuk meletakkan mereka ni sebagai ahli tauhid. Tidak cukup. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Mereka menjadikan kongsi-kongsi bagi Tuhan ni. Mereka telah mengadakan sekutu-sekutu bagi Tuhan ni. Nak kata di syirik, nak kata di tauhid pun dengan nas Al-Quran. Wa ja'alu lillahi andadan. Andadan ni sekutu-sekutu. Mereka meletakkan, menjadikan ada sekutu-sekutu bagi Tuhan ni. Dah nak kata dia ahli tauhid pun. Bila tauhid ni kita meyakini hanya Allah, tak ada lain dah. Jadi dengan nas Al-Quran bercanggah. Semata-mata mengiktiraf Allah mencipta langit dan bumi itu tidak cukup untuk mengatakan ahli tauhid. Tanya orang Buddha pun gitu. Tuhan Allah, panggil Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tidak cukup untuk mengatakan ahli tauhid. Tapi pendukung kepada tauhid juga ni kata macam tu. Itu kenyataan yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Baik, contoh lain. Nabi Yusuf pernah kata kepada masa dia dipenjarakan tu, atas tuduhan-tuduhan tu, dia kata kepada
sahabat sepenjara dia tu. Ya sahibai sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Wahai kawan sepenjaraku, dia kata, apakah Tuhan-Tuhan yang berbagai-bagai itu? A'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan yang berbagai-bagai itu lebih baik daripada Tuhan yang Maha Esa? Nak khabarnya apa? Ayat ni nak khabar bahawa mereka ni bukan percaya kepada Allah Ta'ala saja, mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan lain lagi. Tak nak kata ahli tauhid ke mana? Arbabun, arbab banyak Tuhan-Tuhan ni, mutafarriqun, yang berbagai-bagai ni, situ ada, sini ada, banyak tu. Apakah mereka ni lebih baik amillahul wahidul qahar daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Jadi nak khabarnya bila Nabi Yusuf tanya mereka tu, nak khabarnya itulah yang menjadi pegangan mereka tu. Lalu bagaimana orang seperti ini ni, mereka ni dianggap sebagai ahli tauhid? Tidak betul keyakinan tu. Jadi mendakwa bahawa mereka ni ahli tauhid adalah sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran. Baik, kita tengok lagi orang Nasrani. Orang Kristian. Mereka ni percaya tak kepada Allah sebagai pencipta dan pentadbir alam? Mereka percaya. Orang Kristian, dari segi kepercayaan kepada Allah, mereka sama dengan kita, percaya kepada Allah dari segi itu. Dari aspek ni lah, bukan dari semua aspek. Mereka juga percaya kepada Allah sebagai pencipta pentadbir. Tapi bagaimana firman Allah dalam Al-Quran terhadap mereka ni? Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya telah kufur, telah kafir. Bila sebut kufur ni bukan ahli tauhid lah. Siapa dia? Orang-orang laqad kafara allazina qalu, orang yang berkata innallaha salisu salasa. Allah Ta'ala tu satu di antara tiga, yang tiga Tuhan. Jadi mereka percaya kepada Allah yang mencipta dan mentadbir, tapi dalam masa sama mereka percaya juga Tuhan ada lain-lain lagi selain daripada Tuhan tu. Dah kita nak kata dia ahli tauhid ke mana gitu. Jadi bila didakwa oleh kelompok ni bahawa semua ni mereka ni ahli agama bertauhid, termasuklah orang musyrikun tu, itu dakwaan yang salah dengan bertentang dengan Al-Quran. Baiklah, Prof mendakwa bahawa kami Salafiyah mengatakan kaum musyrikin adalah ahli tauhid. Kemudian Prof mendakwa kami mengatakan sedemikian berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Salah satu daripadanya yang Prof bacakan iaitu ayat 25 surah Luqman, surah yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Maksudnya, dan sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu, ada perkataan lam di situ, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Kemudian Prof mengemukakan ayat 30 surah Ibrahim, ayat 39 surah Yusuf dan ayat 73 surah Al-Ma'idah sebagai dalil membuktikan kepincangan tauhid rububiyah ini. Sebelum itu sedikit nota kaki. Alangkah indahnya apabila seorang ahli akademik mengemukakan ayat Al-Quran, memberikan rujukan surah dan nombor ayat bagi memudahkan semua pendengar mengkaji ayat-ayat tersebut. Apabila dibacakan sahaja ayat tanpa rujukannya, seolah-olah tidak mahu para pendengar mengkaji lanjut ayat-ayat tersebut. Baiklah, ulasan pertama. Apabila kami mengatakan kaum musyrikin mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah,
ia tidaklah bererti kami mengatakan kaum musyrikin adalah ahli tauhid. Ini kerana di sisi kami, ahli tauhid adalah mereka yang mentauhidkan Allah dari 3 aspek, rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat, secara berterusan. Dalam arti kata lain, mengesakan Allah dari semua 3 aspek sekaligus dan berterusan. Kata kunci yang penting di sini ialah sekaligus dan berterusan. All 3 at once and continuously. Kenapa continuously ni penting? Nanti saya jelaskan ya. Sedikit ulang kaji. Ar-Rububiyah adalah daripada perkataan Rob. Dari aspek bahasa, ia bermaksud Tuhan. Daripada aspek istilah, ia bermaksud Tuhan yang mencipta alam ini, mentadbirnya dan merezekikan semua yang ada di dalamnya. Dalam arti kata mudah, Ar-Rububiyah merujuk kepada perbuatan Allah kepada semua makhluknya. Al-Uluhiyah atau Al-Ibadah merujuk kepada perbuatan kita sebagai manusia mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Kita tidak beribadah melainkan kepada Allah dan kita tidak beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan. Dalam arti kata mudah, Al-Uluhiyah merujuk kepada perbuatan kita sebagai manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asma' was Sifat pula merujuk kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah khabarkan sendiri dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat ini hanya selayaknya bagi Allah, ia tidak sama dengan mana-mana makhluk. Ulasan kedua, kami Salafiyah tidak mengatakan kaum musyrikin adalah ahli tauhid. Sebaliknya yang kami katakan, kaum musyrikin mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Dan ini tidak merujuk kepada semua kaum musyrikin kerana di sana ada kaum musyrikin yang turut mensyirikkan Allah dari aspek rububiyah. Maka di sini ada perinciannya. Perincian pertama adalah kaum musyrikin yang mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan hakikat ini. Selain ayat 25 surah Luqman yang saya bacakan tadi, rujuk juga ayat 31 surah Yunus, ayat 16 surah Ar-Ra'du, ayat 84 hingga 89 surah Al-Mu'minun, ayat 61 dan 63 surah Al-Ankabut, ayat 38 surah Az-Zumar dan ayat 9 serta 87 surah Az-Zukhruf. Dalam ayat-ayat ini, apabila ditanya kepada kaum musyrikin, siapakah Tuhan, siapakah Rabb yang mencipta langit dan bumi, memberi rezeki dan sebagainya, mereka menjawab Allah. Mereka tidak menjawab Allah dan Tuhan-Tuhan lain, tetapi Allah sahaja. Kemudian di sebahagian ayat ada pula huruf lam yang berperanan sebagai penegasan. Bererti sudah tentu mereka menjawab Allah. Maka oleh kerana itulah dikatakan mereka ini mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Sedikit catatan, apabila Prof membaca dan menterjemahkan ayat 25 surah Luqman, beliau tidak menterjemahkan huruf lam tersebut sebagai sudah tentu atau sudah pasti. Apakah beliau tidak arif dalam bahasa Arab atau beliau ingin menyembunyikan sesuatu, padahal huruf lam ini memiliki peranan yang penting dalam ayat tersebut. Kembali kepada kaum musyrikin, mereka ini mencampur adukkan tauhid rububiyah mereka itu dengan sekutu-sekutu yang lain. Tentang mencampur adukkan ini, sila rujuk ayat 82 surah Al-An'am dan ayat 106 surah Yusuf. Di sini saya bacakan ayat 106 surah Yusuf di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Oleh itu, meskipun mereka ini mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah, mereka mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah, di mana mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka sebagai jalan tengah antara mereka dengan Allah. Sila rujuk ayat 18 surah Yunus dan ayat ketiga surah Az-Zumar.
Saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini dalam video ini kerana telah dikemukakan dalam video-video saya sebelum ini dalam topik yang sama ini. Baik, sekarang ini ada atau tidak dalam satu ayat diterangkan bagaimana mereka ni mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah tetapi mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah atau peribadatan? Jawapannya ada. Ayuh kita rujuk ayat 38 surah Az-Zumar ya. Ayat 38 surah Az-Zumar. Surah yang ke-39 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Okey. Maksudnya, yang rangkap pertama tu, dan demi sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Okey, ini merujuk kepada aspek rububiyah. Setelah itu Allah berfirman lagi, sambungan daripada ayat yang sama, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakanlah kepada mereka itu, kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah yang lain dari Allah? Rangkap kedua ini pula merujuk kepada aspek uluhiyah atau peribadatan di mana mereka menyembah atau beribadah kepada berhala-berhala mereka. Maka dalam satu ayat ini, pertama merujuk kepada rububiyah, yang kedua merujuk kepada uluhiyah. Mereka ni mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah tetapi mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah. Baik, perincian pertama ini merujuk kepada sekumpulan kaum musyrikin yang mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah tetapi mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah atau peribadatan. Perincian kedua merujuk kepada sekumpulan lain kaum musyrikin yang turut mensyirikkan Allah dari aspek rububiyah. Artinya mereka tidak mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Perkara ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 60 hingga 64 surah An-Naml, surah yang ke-27. Ayuh kita baca ayat yang pertama, yakni ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa'ambasna bihi hadaiqa zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha Ailahum ma'allah." Yang ini penting. Ailahum ma'allah balhum kaumun ya'dilun. Maksudnya, bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu? Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun yang menghijau subur dengan indahnya yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama Allah? Okay? Ailahum ma'allah. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama Allah? Tidak. Bahkan mereka, kaum musyrik itu, adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran tauhid. Baik, ayat ini membicarakan aspek rububiyah seperti penciptaan langit dan bumi, penurunan hujan dan tanaman yang tumbuh. Kemudian Allah bertanya, adakah Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Perkara ini berulang dalam ayat 61, 62, 63 dan 64 di mana pada mulanya Allah berbicara dari aspek rububiyah. Lalu kemudian Allah bertanya soalan yang sama, berulang-ulang daripada ayat 60 hingga 64, adakah Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Baik, para ahli tafsir memiliki dua pendapat tentang pertanyaan adakah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Pendapat pertama mengatakan ia sebagai kritikan kepada mereka yang berkeyakinan di sana ada Tuhan selain Allah dari aspek rububiyah. Allah bertanya sebagai bentuk pengingkaran terhadap keyakinan mereka bahawa kononnya ada Tuhan selain Allah yang mencipta, mentadbir dan merezekikan semua itu. Pendapat kedua, pendapat ahli tafsir yang kedua mengatakan ia adalah sebagai kritikan kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah.
Padahal Allah jualah yang telah mencipta, mentadbir dan merezekikan alam ini. Allah bertanya sebagai bentuk pengingkaran terhadap keyakinan mereka yang beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah jualah yang telah mencipta, mentadbir dan merezekikan alam ini. Jika merujuk kepada konteks ayat 60 hingga 64, saya mencenderungi pendapat yang pertama. Maka bukan semua kaum musyrikin mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Namun jika dibandingkan jumlah ayat yang menerangkan kaum musyrikin yang mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah, lalu dibandingkan dengan ayat 60 hingga 64 surah An-Naml ini, maka saya katakan jumlah kumpulan pertama adalah jauh lebih banyak dan ramai berbanding jumlah kumpulan kedua. Pun begitu, saya maklum tentang para ulama lain yang mencenderungi pendapat kedua, bahawa yang dimasukkan dengan pertanyaan ailahum Allah, adakah Tuhan yang lain bersama-sama Allah, adalah dari aspek uluhiyah. Bermaksud, kenapa kamu ni beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah? Padahal Allah jualah yang mencipta, mentadbir dan merezekikan alam ini, termasuklah kamu yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Baik, ulasan ketiga. Masih boleh ikut semuanya? Topik ini mungkin berat, namun jika kita berusaha bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan kefahaman kepada kita. Baik topik ini maupun topik lain, jika kita ikhlas ingin belajar kerana Allah untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik, untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik, Allah akan membantu kita untuk memahaminya dengan baik. Okey, ulasan ketiga. Meskipun ada sekumpulan kaum musyrikin yang mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah, tetapi mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah, dan adanya kumpulan kedua yang mensyirikkan Allah dari aspek rububiyah dan uluhiyah, kedua-dua kumpulan ini akan mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah dan uluhiyah apabila mereka ditimpa sesuatu bahaya atau kemudaratan yang dahsyat. Macam mana? Boleh tangkap? Saya ulangi ya. Okey. Meskipun ada sekumpulan kaum musyrikin yang mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah, tetapi mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah, dan adanya pula kumpulan kedua yang mensyirikkan Allah dari aspek rububiyah dan uluhiyah, kedua-dua kumpulan ini akan mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah dan uluhiyah apabila mereka ditimpa sesuatu bahaya atau kemudaratan yang dahsyat. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan hakikat ini, antara lain sila rujuk surah Al-An'am ayat 40 dan 41, surah Yunus ayat 22, surah Al-Isra ayat 67, surah Al-Ankabut ayat 65 dan surah Luqman ayat 32. Okey, pada kesempatan ini, ayuh kita baca salah satu daripadanya, yang ini ayat 65 surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faiza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri iza hum yushrikun." Kata kunci yang penting dalam ayat ini ialah, ayat ini dan ayat-ayat seumpama yang saya baca tadi tu, yang saya sebutkan tadi tu, ialah mukhlisina lahuddin, yang secara harfiahnya bermaksud mengikhlaskan agama ni seluruhnya kepada Allah. Ikhlas dari sudut bahasa bererti bersih, maka ia bermaksud agama yang bersih daripada berhala-berhala, wali-wali, nabi-nabi, kubur-kubur. Okey, dan apa jua makhluk. Maksud Nabi di sini, mereka beribadah kepada Nabi. Maka bila mukhlisin alahuddin, mereka tidak lagi beribadah kepada Nabi-Nabi itu. Seluruh agama ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Tadi saya baca, saya belum terjemahkan. Okey, saya baca terjemahannya. Dalam pada itu, apabila mereka naik bahtera, lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mereka memohon pertolongan kepada Allah. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian, setelah Allah menyelamatkan mereka ke darat,
tiba-tiba mereka berbuat syirik kepadanya. Okey? Jadi merujuk kepada ayat ini, mereka kaum musyrikin apabila ditimpa bahaya ketika sedang berlayar, mereka tidak lagi berdoa kepada berhala-berhala, tidak lagi berdoa kepada kubur-kubur yang mereka anggap ada keistimewaan, ada kekeramatan apa semua tu, tetapi mereka berdoa kepada Allah sahaja. Ini adalah dari aspek uluhiyah, kerana berdoa adalah ibadah. Kemudian mereka hanya berharap pertolongan Allah dengan keyakinan hanya Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Ini adalah dari aspek rububiyah, kerana ombak yang bergelora, angin yang kuat dan keselamatan mereka hanya Allah yang boleh melakukan semua itu. Namun apabila mereka ini sudah selamat sampai ke darat ataupun laut sudah kembali tenang, mereka kembali mensyirikkan Allah, baik dari aspek uluhiyah sahaja bagi musyrikin kumpulan pertama atau dari aspek uluhiyah dan rububiyah bagi musyrikin kumpulan kedua. Berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat lain yang saya sebutkan tadi, rujukan surah dan ayatnya, apabila dikatakan kaum musyrikin mentauhidkan Allah, ia hanyalah apabila mereka ditimpa dengan sesuatu bahaya atau mudarat. Apabila mereka selamat daripada semua itu, mereka kembali mensyirikkan Allah. Oleh kerana itulah, mereka tetap dipanggil kaum musyrikin kerana kelaziman mereka ialah mensyirikkan Allah, kecuali dalam beberapa suasana terpencil apabila ditimpa bahaya atau kemudaratan yang dahsyat. Baik, ulasan keempat, ini sebagai catatan tambahan ya. Catatan pertama, di awal video ini saya ada katakan bahawa ahli tauhid adalah mereka yang mentauhidkan Allah dari semua tiga aspek sekaligus lagi berterusan. Maksud berterusan di sini ialah baik ketika senang mahupun susah, seorang ahli tauhid berterusan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ketika susah atau ditimpa mudarat sahaja, sebagaimana kaum musyrikin yang kita baca kisah mereka dalam ayat Al-Quran tadi. Catatan kedua, apabila kita membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ada mengatakan manusia pada zamannya melakukan kesyirikan yang lebih dahsyat berbanding kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini lazim digunakan oleh musuh-musuh beliau untuk memfitnah beliau. Padahal jika mereka melakukan kajian, bersikap adil untuk melakukan kajian, mereka akan faham apakah yang sebenarnya beliau masukkan. Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni tulisannya banyak dan kadang-kala berterabur sana sikit, sana sikit, sana sikit. Samalah macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maka orang yang dalam hatinya ada penyakit, dia nak buat fitnah senang je sebab dia boleh ambil sini lalu dia kata, tengok Syekh berkata sedemikian. Padahal yang dimasukkan oleh Syekh ada dalam bahagian tulisan yang lain. Baik, kembali kepada apa yang Syekh katakan itu, kenapa beliau berkata sedemikian? Kenapa beliau berkata manusia pada zamannya itu melakukan kesyirikan yang lebih dahsyat, lebih teruk, lebih buruk pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya, kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyirikkan Allah ketika senang, tetapi mentauhidkan Allah ketika susah. Bahkan ketika susah, Allah sendiri menyebut mereka itu mukhlishina lahuddin. Adapun manusia pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mensyirikkan Allah baik ketika senang maupun susah. Dari aspek uluhiyah, ketika senang mereka berdoa kepada ahli kubur, ketika susah pun mereka berdoa kepada ahli kubur. Dari aspek rububiyah, ketika senang pun mereka meyakini pertolongan ahli kubur. Di samping pertolongan Allah, pada waktu susah pun mereka meyakini pertolongan ahli kubur di samping pertolongan Allah. Mereka tidak mukhlishina lahuddin ketika ditimpa bahaya atau mudarat. Sebab itulah mereka dikatakan melakukan kesyirikan yang lebih dahsyat berbanding kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, catatan ketiga menyebut tentang adanya makhluk selain Allah yang mentadbir, mengurusi alam ini dari aspek rububiyah. Sebelum ini apabila kita didedahkan dengan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim, antaranya ialah mereka ini berkeyakinan adanya wali-wali yang mentadbir alam ini. Jadi mereka berkeyakinan peranan rububiyah ini dikongsi oleh wali-wali tersebut bersama Allah. Baik, ulasan kelima.
Sekarang saya akan ulas ayat yang dijadikan dalil oleh Prof akan kepincangan tauhid rububiyah. Sebelum itu sedikit ulang kaji, apabila dikatakan semua kaum musyrikin mentauhidkan Allah, yang dimaksudkan ialah mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah dan uluhiyah apabila mereka ditimpa dengan sesuatu bahaya atau mudarat. Seperti apabila sedang berlayar, lalu mereka dilanda ombak besar dan angin ribut. Ketika itu mereka mukhlisin lahuddin. Adapun ketika mereka senang, selamat di darat ataupun keadaan di laut telah kembali tenang, keyakinan mereka itu bercampur aduk sehingga tidak dapat lagi dikatakan ahli tauhid. Baik, ayat pertama yang dibacakan oleh Prof ialah ayat 30 surah Ibrahim, surah yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Maksudnya, dan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Jadi bila dah ada sekutu-sekutu ni, Prof kata macam mana boleh kata dia orang ni mentauhidkan Allah? Padahal mereka ini waja'alu lillahi. Mereka ni mengadakan bagi Allah andadan, Tuhan-Tuhan, sekutu-sekutu. Liyudillu, untuk menyesatkan ansabilihi, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Baik. Ayat ini dijelaskan oleh ayat ke-8 surah Az-Zumar, ya. Ayat ke-8 surah Az-Zumar, surah yang ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih thumma iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaih ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. Sama tak tadi? وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Maksudnya, dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian, apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat sebagai kurnia daripadanya, lupalah dia akan segala bahaya yang menyebabkan dia merayu kepada Allah sebelum itu. Dan dia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu, bagi sementara sesungguhnya engkau dari penduduk neraka. Okey, ayat ini menjelaskan ayat 30 surah Ibrahim bahawa kaum musyrikin mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah apabila mereka senang dan selamat. Adapun apabila mereka ni disentuh dengan sesuatu bahaya atau mudarat, mereka mentauhidkan Allah baik dari aspek rububiyah dan uluhiyah. Jadi ayat 30 surah Ibrahim tidak menunjukkan kepincangan tauhid rububiyah, sebaliknya menunjukkan kepincangan Prof yang mendakwa sedemikian. Bahkan kepincangan dalam ilmu tafsir juga, kerana dalam kaedah tafsir yang paling asas ialah ayat Al-Quran yang saling menjelaskan antara satu sama lain. Baik. Ulasan ke-6, ayat seterusnya yang dibacakan oleh Prof ialah ayat 39 surah Yusuf. Okay? Ayat 39 surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Maksudnya, wahai sahabatku berdua yang sepenjara. Sepenjara, okay? Cellmate orang kita, okay? Memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik, atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Okey, perhatikan pada perkataan arbabun. Arbabun ini ialah plural daripada perkataan Rob. Jadi pertanyaan Nabi Yusuf ini menafikan tauhid rububiyah di sisi dua rakan penjaranya, kerana Rob, arbabun. Rob adalah plural dan bukannya singular. Singular ialah Rob, arbabun ialah plural. Rob, ya. Okay. Bagi menjawab hujah ini, kita perlu semak apakah Rob
atau rob-rob yang dimaksudkan oleh Nabi Yusuf itu? Apakah ia dari aspek bahasa atau dari aspek istilah? Sedikit ulang kaji, tadi di awal video saya ada sebut bahawa dari aspek bahasa, ia bermaksud Tuhan. Sementara dari aspek istilah, ia bermaksud Tuhan yang mencipta, mentadbir dan merezekikan alam ini. Jawapannya boleh dirujuk pada ayat. Ayat seterusnya di mana Nabi Yusuf menjelaskan apa yang beliau maksudkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, okey, ma ta'buduna. Okey, bila sebut ta'budu ni apa dia? Ia merujuk kepada sembahan. Okey, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Maksudnya, apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang menerangkannya. Jadi Rob yang dimaksudkan, Rob yang disebut ataupun rob-rob yang disebut oleh Nabi Yusuf dalam ayat 39 bukanlah dari aspek istilah tetapi dari aspek bahasa. Rob-rob itu dijadikan sembahan oleh dua rakan penjaranya di mana mereka beribadah kepadanya. Maka Tuhan-Tuhan yang dimasukkan oleh Nabi Yusuf ialah dari aspek uluhiyah dan bukannya dari aspek rububiyah. Dan semua ini dalam suasana senang ketika dalam penjara tanpa apa-apa bahaya maupun mudarat. Sebab penjara ni walaupun penjara tapi ada bumbung, ada makan, ada keselamatan sebab duduk situ kan. Sebab bagi sebagian orang, kalau hidup di luar, bumbung tak ada, tempat tinggal tak ada, pakaian tak ada, makan tak ada, nak mandi tak ada, nak pergi tandas tak ada, duduk dalam penjara ada. So for certain people, in the prison is better than out of the prison. Okay, baik. Jadi sekali lagi, ayat 39 surah Yusuf tidak menunjukkan kepincangan tauhid rububiyah. Sebaliknya, menunjukkan kepincangan Prof yang mendakwa sedemikian. Juga kepincangan ilmu tafsir beliau. Bukan ayat ini dijelaskan oleh ayat yang dalam surah yang lain, tapi ayat seterusnya, just below it, menjelaskan bahawa Rob yang dimasukkan oleh Nabi Yusuf ialah dari aspek rububiyah dan bukannya rububiyah. Baik, ulasan ke-7.
Prof membacakan ayat 73 surah Al-Maidah yang menerangkan akidah Trinity kaum Nasrani. Maka Prof berhujah bahawa ini satu lagi contoh tidak adanya tauhid, tidak adanya mengesakan Allah. Ini dijawab bahawa ketika senang, memang kaum Nasrani berakidah Trinity. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila mereka ditimpa dengan sesuatu bahaya atau mudarat yang dahsyat, apakah mereka berdoa kepada semua tiga itu atau kepada salah satu daripadanya? Ataupun tak sebut langsung dah, terus oh God saja. Kan? Okey, baik. Demikianlah 7 ulasan dan react saya. Sedikit kesimpulan. Pertama, apabila dikatakan kaum musyrikin mentauhidkan Allah, ia adalah apabila mereka ditimpa dengan sesuatu mudarat atau bahaya yang dahsyat. Ketika itu, dari aspek uluhiyah, mereka berdoa kepada Allah sahaja. Sementara dari aspek rububiyah, mereka meyakini Allah sahaja yang dapat menjauhkan bahaya yang menimpa mereka itu. Kedua, adapun ketika senang, maka di antara mereka ada yang mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah sahaja, tetapi mensyirikkan Allah dari aspek uluhiyah. Dan ada juga yang mensyirikkan Allah dari aspek rububiyah dan uluhiyah. Ketiga, adanya gelaran profesor, madya, doktor tidak menjadikan seseorang itu pakar dalam apa yang sedang dia bicarakan. Dalam video ini, kita dapat lihat Prof hendak membuktikan kepincangan tauhid rububiyah, tapi akhirnya yang dibuktikan ialah kepincangan kefahaman dan kajiannya sendiri. Ini adalah video pertama. InsyaAllah akan bersambung dengan siri kedua, ketiga, di mana merujuk kepada kuliah yang sama, saya akan ulas poin-poin lain, kepincangan-kepincangan lain yang disebut oleh Prof. Ya. Sementara itu, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.